Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Saudara muslimin dan muslimat sekalian, kita sedang berbincang tentang perbuatan-perbuatan yang buruk yang membuatkan amal-amal soleh ataupun pahala-pahala amal soleh kita tidak diterima ataupun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah sifat ataupun perangai suka mengumpat. Al-ghibah, suka mengumpat, mengata orang, mengata sesuatu yang aib, yang buruk, yang tidak disenangi oleh tuannya, yang kita sebut di belakang. Kita bercakap dengan orang ataupun kita menunjuk-nunjuk sesuatu perbuatan di belakang orang bagi mengaibkan seseorang, bagi memburukkan seseorang. Walaupun kemungkinan perkara yang buruk yang kita sebut itu ada pada dirinya, tetapi ia tidak senang untuk kita menceritakan perkara-perkara buruk yang ada pada dirinya, untuk kita panjang, untuk kita sebar, untuk kita ceritakan kepada orang. Kerana Islam mengajar kita agar menutup aib sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Kerana setiap manusia atas dunia ini tidak boleh membebaskan diri daripada kecacatan. Masing-masing ada keaiban masing-masing. Dan kita mohon daripada Allah agar bukan sahaja menutup aib kita di dunia, tetapi menutup aib kita di akhirat, tempat dihimpunkan seluruh manusia daripada awal Nabi Adam sehinggalah akhir zaman. Tapi ada manusia yang datang dalam keadaan perangainya suka mengata orang, mengumpat. Inna rajula la yu'ta kitabuhu mansyura. Ada seorang lelaki akan dibawa buku catatan amalnya pada hari kiamat, ditunjukkan kepadanya. Tiba-tiba dia berkata, Ya Rabb, wahai Tuhanku, fa aina hasanatu kadha wa kadha amaltuha. Mana dia amalan-amalan demikian, amalan demikian yang aku buat? Bila dia tengok dalam buku suratan amal dia, tak ada. Maka dia mula bertanya, di mana buku, di mana suratan amal yang aku buat demikian? Walaysat fi sahifati, tidak ada pun dalam buku catatan ini. Fayaqulu lahu, maka Tuhan pun menjawab kepadanya, muhiyat bightiyabika annas. Segala kebaikan itu dihapuskan dengan sebab sikapmu suka mengumpat orang ramai. Suka mengata pada orang. Siapa sahaja duduk depan dia, dia akan kata. Dia akan kata di belakang. Dia akan cerita tentang buruk orang. Allahu Akbar. Apa dia ghibah? Engkau menyebut benda yang dia tidak senang terhadap saudaramu. Dia tidak suka. Walaupun benda tu kemungkinan betul pada dia. Seorang tu kemungkinan dia berjalan mengkangkang. Tak? Tiba-tiba kita bercakap dengan orang, tengok si mamak tu, dia berjalan kakang sekali. Ataupun dia tu kemungkinan mulut dia rabik. Memang mulut dia memang rabik. Tapi kita mungkin orang luar tak faham. Tak? Kita bercakap dengan orang mulut dia rabik apalah. Ataupun mata dia putih sebelah, tak ada warna hitam. Kita cerita ke orang, mata dia putih sebelah. Membuatkan akhirnya bila dia dengar kita cerita ke orang macam tu, dia rasa malu dan dia rasa nak marah. Itu sikap yang tidak baik. Lagi-lagilah kita menceritakan keaiban dan perkara-perkara yang tidak ada pun pada diri dia. Allahu Akbar. Sifat yang kedua ialah dengki. Hasad, dengki. Iyyakum wal hasad. Jaga-jaga kamu daripada sikap dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Dengki itu akan memakan segala kebaikan. Kita dengki orang ni pegang jawatan besar, jadi pegawai, CEO, timbalan CEO, GM, orang ni Allah. Dengki dalam hati perut kita.
membuatkan akhirnya kita komen dalam Facebook kita, apalah dia GM makan gaji buta. Kita mana tahu dia makan gaji buta. Kita dengki kerana dalam hati perut kita ada dengki dengan orang. Dengki terhadap jiran-jiran, dengki terhadap keluarga, dengki terhadap kawan-kawan, dengki terhadap sesiapa pun. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu-kayu api. Habis. Bukan sahaja kayu api membakar kayu api, tetapi api itu bahaya. Bukan sahaja membakar pahalanya, tetapi boleh menghancurkan orang. Begitu juga dengki. Dengki ini bukan sahaja boleh menghapuskan pahala, tetapi kesan dia buruk. Dan kita banyak menceritakan tentang golongan yang dengki ini dalam kisah ataupun dalam peristiwa di zaman pemerintahan Saidina Osman yang kita sebut. Dan insya-Allah cerita tentang Saidina Osman kita akan temui pada malam ini insya-Allah. Saya rasa cukuplah. Moga-moga ia menjadi ingatan kepada kita tentang dua sifat buruk ini boleh menghapuskan pahala amalan soleh yang kita lakukan. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan saya pada petang ini. Sebarkan, jangan lupa untuk menunjukkan suka tuan-tuan terhadap tazkirah yang ilmu yang saya sampaikan ni, like pada Facebook saya agar kita semua dapat mengeratkan ukhuwah dan persaudaraan insya-Allah. Khususnya yang memberi komen yang pertama yang sudah sentuh saya kenal, Kak Ani, yang merupakan seorang ibu, seorang kakak yang sangat aktif dalam gerakan melakukan kerja-kerja kebajikan. Teruskan amal yang baik, tapi jaga-jaga daripada melakukan sesuatu yang membatalkan pahala amalan kita insya-Allah. Agar diberkati semua. Nastaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.